Bukan. Ini bukan. Bukan. Ada bukan? Tutup. Bukan betul. Banyak okey. So pergi ke vocab turun kan minimize kan. Ini dekat Turun. Turun. Okey. Scan boleh? Scan. Scan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman ala khairi nabiyyin ursila wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya kita sekali lagi dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada di rumahnya yang mulia ini untuk kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan dapat pula kita beriktikaf sementara menunggu kedatangan waktu Isyak, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kepada kita dengan waktu Isyak untuk kita menunaikan solat fardu Isyak pula secara berjemaah, dan mudah-mudahan keseluruhan amalan kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk di antara amalan-amalan soleh kita di sisi Allah kelak insya-Allah. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Kita masih lagi berada pada bab pertama, tapi bahagian penghujung dah, pengenalan kepada ilmu faraid ini, di mana sebelum ini kita telah membincangkan pada minggu-minggu yang lepas, kita membincangkan tentang rukun pewarisan. Jadi dalam pewarisan ataupun faraid ini, dia terdiri daripada 3 rukun je. Maknanya pembahagian faraid ini mestilah maknanya dilaksanakan apabila mana ada ketiga-tiga perkara ini. Pertamanya al-muwarris, pemilik harta. Pemilik harta di sini adalah si matilah. Adanya pemilik harta. Disebut dalam bahasa Arabnya al-muwarris. Okey. Dan di sini ni orang yang menjadi muwarris ini adalah si mati itu sendiri. Kemudiannya al-waris, iaitu orang yang mewarisi melalui sebab-sebab pewarisan. Orang-orang yang mewarisi ini terdiri daripada waris-warisnya lah. Dan di sini nanti kita akan tengok siapakah waris-waris tersebut. Siapakah waris-waris yang menjadi orang yang layak menerima pusaka ini, harta yang ditinggalkan oleh al-muwarris. Dan di sana kita perlu kenal sebabnya tidak semua di kalangan waris yang ada di sekeliling kita itu termasuk di kalangan orang yang layak menerima. Nanti kita akan tengok. Dan di sana ada yang dipanggil sebagai, dan di sana rukun yang ketiganya adalah al-maurus.
al-maurus, iaitu harta ataupun hak yang ditinggalkan oleh al-muwarris tadi. Harta ataupun hak yang ditinggalkan oleh si mati. Okey. Jadi tiga-tiga perkara ni kena ada. Bila mana kita nak membincangkan tentang faraid ini. Tak boleh maknanya kalau tidak ada susahlah. Dia tak akan berjalanlah warisan tu, kan? Jadi kita nak mengenal pasti ni melalui dengan ilmu faraid ni. Okey. Boleh dapat tu. Okey. Secara asasnya pembincangan faraid ini sebagaimana telah kita nyatakan sebelum ini, ianya adalah terdiri daripada al-muwarris iaitu si mati, al-waris iaitu waris, dan juga di sana al-maurus iaitu harta. Jadi di sana kita kena bila berlaku kematian ini, ketiga-tiga perkara ini kita tengok belaka. Pertama, si mati, siapa yang mati, kan? Kadang-kadang ada satu ketika kematian tersebut yang kita nak bincangkan adalah kematian mungkin hak milik kepada ayah ataupun datuk kita, kan? Tetapi sebabkan harta peninggalan tersebut lama tidak diselesaikan, hari ini tiba-tiba mungkin kerana nak bertukar hak milik, rumah ke, tanah ke, kenderaan ke dan sebagainya, kan? Tiba-tiba bila mana kita nak membincangkan tentang harta yang nak dibahagikan tersebut, terdapat juga waris-waris yang lain rupanya dah mati juga, kan? Bila sangkut-sangkut dengan waris tu, ada juga waris-waris yang maknanya tiba-tiba mereka pun termasuk juga, tetapi mereka pun dah mati juga. Mati kemudian, mati dulu tak apalah, kan? Mati dulu daripada katakanlah datuk, kan? Jadi yang mati dulu daripada datuk tak ada masalah lah. Hak mati selepas datuk ni, ataupun ayah kita, kan? Contohnya, kan, ayah kita tiba-tiba ada datuk pula mati selepas tu, nenek, kakak, abang, anak saudara dan sebagainya, kan? Jadi di sana kita kena tengok siapa yang nak kita bincangkan harta ni. Kadang-kadang orang yang mati ni pun dia mewarisi juga, tetapi bagaimana pula dengan harta dia? Ada orang tanya, kan? Pernah orang tanya, kan? A mati, lepas tu salah seorang di kalangan hak yang mewarisi daripada A ni adalah C. C pun mati juga kemudian. C mati kemudian. Jadi nak kira macam mana harta C, hak yang mati C ni, kan? C, yang C dah mati ni, kan? A ni kita nak bagi hak yang A, tiba-tiba C pun mati juga, kan? Mati kemudian. Jadi C nak kira macam mana? Jadi kena kira satu-satu. Tak boleh maknanya tengah-tengah kita kira hak yang A, tiba-tiba C pun kita nak pergi selesai juga hak bahagian dia. Yang berlaku dalam masalah kes kematian berlapis contohnya, kan? Yang ada nanti kita akan tengok pada perbincangan yang seterusnya nanti, bahagian yang seterusnya, kalau kematian yang melibatkan kematian berlapis. Jadi walaupun kalau kita nampak di sini A dan C ni orang yang maknanya mati juga, kan? Faham tak ni cerita ni? Kena tunjukkan berajuk. Okey, kan? Okey, cerita dia kena buka besar tak? Macam mana nak buka besar dia? Yang ni? Yang mana? Yang ni? Sini? Okey. Okey, Jadi katakanlah A mati. A ni adalah datuk, kan? Dia datuk ni datuk kita lah, kan? Ada anak, kan? Anak lelaki, anak lelaki. Ni pangkat dia datuk A ni, kan? Okey. Kemudiannya yang ni B, nama dia B. Ni nama dia C contohnya, kan? Sekarang ni yang kita nak ceritanya harta tentang datuk. Tiba-tiba C pun mati juga, tapi mati kemudian, MK, mati kemudian. Okey. Jadi macam tu contohnya. Jadi sekarang ni hak yang kita nak selesainya adalah masalah A, datuk, kan? Tiba-tiba C pun mati. Kita pun ada kadang-kadang orang dia tanya, dah C ni macam mana kalau harta dia? Jadi masalah tu kita kena buat kes yang baru, file yang baru maknanya. Maknanya hak yang kita buat, contohnya kalau kematian berlapis sekalipun, yang kita kira adalah yang harta daripada datuk yang mengalir kepada waris-waris dia,
Maknanya kita tengok kalau macam anak lelaki ni, siapa waris dia? Katakanlah dia ada isteri, kan? Contohnya ada isteri. Kemudiannya dia ada anak-anak, kan? Jadi hak yang kita selesai dulunya adalah hak yang datuk tadi, yang diwarisi kepada siapa-siapa. Jadi kalau ada hak yang C pun ada, contohnya dia ada juga harta dia, yang tu kita buka file yang kedua pula, untuk kita selesaikan harta dia. Bukan maknanya kita selesaikan dalam kes yang sama. Itu maksud dia. Di sana ada kematian yang melibatkan kematian berlapis. Biasalah kadang-kadang ada orang dia tak tahu ataupun tak sedar, kan? Ataupun mungkin maknanya dia rasa tak apalah, tak ada masalah, biar dulu, kan? Kes yang pertama mati untuk diselesaikan. Jadi bila dah ramai tiba-tiba tak jumpa lebih kurang 10 tahun, ada 3-4 orang pula mati, kan? Setengah-setengah orang ada alasan. Dia kata macam contohnya mati tu ayah, kan? Dia kata tak apalah, mak ada lagi, kan? Mak ada lagi, kita tak payah bincang lagi, kan? Tunggu mak mati dulu, baru maknanya kita bagi pesaka ayah ni, kan? Sebab mak ada, kan? Kadang-kadang Melayu ni dia sensitif sikit, kan? Dia adab sopan dia tu tinggi sikit, kan? Jadi akhirnya tak ada mak mati, tiba-tiba ada waris-waris hak lain mati, kan? Adik-beradik lain yang mati sebelum mati mak. Nak buat macam mana? Jadi yang harta adik-beradik ataupun orang yang seterusnya mati tu, hak tu kita bincang dalam fail yang seterusnya, dalam kena buat kes yang lain, pengiraan kes yang lain. Yang kita kena selesainya hak yang contohnya macam katakanlah ayah, ataupun dalam kes ni katakanlah datuk, selesai hak datuk dulu, hak harta dia tu mengalir kepada siapa. Kemudiannya barulah kita buka pada fail contohnya yang C pula tadi, untuk maknanya pengiraan harta dia tu pergi kepada siapa pula. Dia ada kes yang berlapis ni, maknanya kita selesaikan, maknanya contohnya daripada A pergi kepada B, C, D dan seterusnya. Tapi dia ada sana hak yang, kalau kata hak yang C sendiri punya, hak tu kita buka fail yang lain. Dia bukan masalah kes kematian berlapis. Itulah maknanya nak kita beritahu. Tapi kesimpulannya apa-apa pun, harta ni kena diselesaikan sesegera yang mungkin. Ada orang tanya, berapa segera yang boleh kita selesaikan? Itu bergantung. Itu bergantung kepada pengurusan tu. Ada pernah dicadangkan supaya maknanya hari kita berkumpul ketika kematian tu berlaku, kan? Biasanya bila berlaku kematian ramai kan sanak saudara balik, kan? Jadi masa tu apa salahnya kita pada malam tu, kalau contohnya macam siang tu kita dah selesai urusan pengkebumian jenazah tu, malam tu sementara masih lagi duduk tahlil-tahlil apa semua sebelum balik tu, kan? Bincang nak buat macam mana, nak buat putusan macam mana, kan? Siapa yang akan menjadi kepala untuk menguruskan dan sebagainya, apa-apa yang perlu dulu, kan? Tak mampu bincang secara detail pun, bincang dulu secara umumnya macam mana tindakan-tindakan yang nak buat, kan? Kena pasti harta apa yang ada contohnya, kan? Jadi berkabung pun berkabung juga, cuma janganlah sampai kita mengabaikan urusan yang mungkin maknanya kalau kita selesai awal boleh membantu banyak juga kepada keperluan waris-waris yang ada, kan? Yang ditinggalkan, contohnya macam isteri ke, anak ke dan sebagainya, itu tujuannya antara lain, Baik. Okey, jadi kita dah bincangkan sebelum ni juga tentang bila berlaku kematian, harta pusaka, kan? Syarat-syarat harta pusaka, harta alih dan tidak alih. Sekarang ni kita nak berpindah kepada rukun yang ketiga. Lambat sikit. Okey. Rukun yang ketiga, yang pertama tadi ialah al-muwarris, iaitu si mati. Yang kedua yang juga kita dah bincang pada minggu lepas ialah al-waris, kan? Okey. Kemudiannya ni masih lagi al-waris ni. Waris ni, baik, rukun ketiga adalah ada waris. Betul ke ni? Kita tinggal. Oh, saya salah label. Okey. Rukun kedua ni al-maurus. Al-maurus ni sebenarnya hak ketiga sepatutnya. Okey. Ni hak yang kedua. Silap labeling. Okey, betul dah. Minta maaf, patut rasa pelik sikit.
Silat labeling. Jadi yang kita dah bincang minggu lepas ialah rukun yang pertama dan rukun yang ketiga. Ni rukun yang kedua sebenarnya, iaitu ada waris. Okey. Baik. Waris yang akan memiliki harta, kan, wujud atau hidup berdasarkan kepada sebab mewarisi, syarat mewarisi, dan di sana ada juga halangan mewarisi, iaitu syarat, perkara yang mendinding, pendindingan, di dalam bahasa Arab dipanggil al-hajbu. Okey. Baik. Apa ni melompat-lompat ni? Tak betul-betul. Okey. Sebab mewarisi. Okey. Waris apabila mana hendak mewarisi, dilihat dari sudut sebab apa dia nak mewarisi. Okey. Okey, secara asasnya dilihat daripada sudut kerabat dia. Maknanya ataupun dari sudut hubungan dia, dari sudut pertalian darah, keturunan. Sama ada hubungan itu melalui nasab, iaitu melalui kelahiran, yang terdiri daripada usul, furu' dan hawashi. Usul biasanya sebelah atas lah, furu' ni hak sebelah bawah, dan hawashi ni hak sebelah sisi. Maksudnya hak yang usul ni maknanya macam daripada ayah, kan, kemudiannya ibu, kemudiannya naik ke atas lah, datuk, nenek dan seterusnya. Itu bahagian usul. Kemudiannya bahagian furu', iaitu daripada anak turun kepada peringkat cucu, kan, turun pada peringkat cicit dan seterusnya. Tengoklah, kan, siapa yang maknanya mewarisi, kan, yang menggantikan siapa. Kemudiannya hawashi. Hawashi ni daripada sebelah sisi, daripada kalangan adik-beradik, kemudiannya pok saudara dan anak-anak dia, keturunan dia, kan, ataupun datuk, kan, datuk saudara dan keturunan dia, kan. Macam tu. Jadi pertamanya kalau kita lihat ialah dari sudut kerabat, qarabah, hubungan keturunan ataupun nasab dia. Kemudiannya dilihat juga dari sudut perkahwinan, iaitu antara suami dan isteri, kan, suami dan isteri mewarisi. Jadi kadang-kadang oleh kerana sebab kita ni tak ada masalah dah, kita dah maknanya belajar lama dah, kan, kita dah pernah dengar faraid ni lama dah, jadi mungkin tidak timbul persoalan. Di luar sana ada orang-orang yang mungkin keliru dalam masalah perkahwinan ni, kan. Umpamanya kalau katakanlah baru kahwin, kan, hak lama kahwin tak ada masalah lah, mungkinlah maknanya sebab lama kahwin. Tapi hak baru kahwin, contohnya dalam hari baru sehari ke kahwin tiba-tiba meninggal dunia, kan hari tu ada baru ni, kan, dalam berapa bulan yang lepas, bulan ataupun 2 bulan yang lepas, kan, seorang lelaki bertunang dengan seorang wanita yang kemudiannya wanita tu adalah pengidap kanser, kan. Jadi bertunang tak sampai sebulan rasanya kes tersebut. Lepas tu oleh kerana perempuan tersebut tunang dia ni dah semakin nazak, dan lelaki ni oleh kerana dia betul-betul cinta pada isteri dia, walaupun isteri dia tu bakal isteri dia tu, iaitu tunang dia tu, walaupun tunang dia tu dalam keadaan maknanya tak mampu dah, kan, maknanya orang yang kanser 4 tahap 4, kan, memang sakit sangatlah, kan, terlantar dah. Jadi dia tetap maknanya ingin melangsungkan perkahwinan dan mempercepatkan tarikh dia. Kalau silap bulan 7 baru ni dia menikah, kan, dan menikah hari Jumaat, ataupun malam Jumaat tu, malam sebelum tu, kemudiannya hari Jumaat dah nazak dan kemudiannya meninggal dunia. Okey. Yang ni hak yang menikah dalam tempoh yang sangat singkat, kan. Jadi kadang-kadang dalam tempoh yang sangat singkat ni setengah-setengah orang di luar sana dia agak keliru dari segi pewarisan, kan. Adakah layak maknanya pasangan itu mewarisi ataupun tidak? Kalau kita ni tak ada masalah lah, kalau orang tanya boleh jawab lah, kan. Mungkin kita kata tak ada masalah, dia dah berkahwin, kan, maka dia mewarisi lah. Tetapi ada di sana orang-orang yang menganggap bahawa dengan sebab tempoh yang yang singkat macam tu, jadi setengah-setengahnya berdalilkan bahawa ini adalah harta yang dia cari sebelum berkahwin, harta sepencarian. Okey, jadi dia mengatakan bahawa dalam keadaan itu tidak ada harta lah diwarisi oleh suami, sebab ahli keluarga menuntut dari sudut harta sepencarian. Jadi harta sepencarian ni satu tajuk yang khusus jugalah kalau dalam bidang faraid ni dibincangkan. Dia sebenarnya harta sepencarian ni asalnya tidak dibincangkan dalam faraid,
Sebab harta sepencarian ni berlaku masa bila? Masa peringkat pembubaran perkahwinan, iaitu perceraian. Ada kes perceraian baru ada kes harta sepencarian ni. Tetapi disebabkan kerana adat kita kan menerima pakai juga tentang harta sepencarian ini, maka dimasukkan dalam kes faraid. Sebenarnya harta sepencarian ini tuntutan dia berlaku dalam pembubaran perkahwinan ataupun dalam proses kalau katakanlah suami itu nak menikah yang seterusnya, nak berpoligami. Jadi isteri itu kan, kalau contohnya suami nak bernikah yang kedua, maka isteri yang pertama boleh buat tuntutan harta sepencarian. Supaya maknanya dia boleh buat kan, dan di sana adalah kes kaedah-kaedah dia. Okey, tak banyaklah saya boleh ceritanya sebab benda tu dia perlu pada pengkhususan jugalah kan. Tapi secara asasnya kalau buat tuntutan harta sepencarian ini dia tidak lebih daripada 50% ataupun separuh. Kadar dia tu ditentukan oleh hakim. Nak molek maknanya ahli keluarga berbincanglah dalam kes faraid ni, dalam masalah kematian jadi kalau nak buat tuntutan, pasangan nak buat tuntutan harta sepencarian, maka eloknya bincanglah dulu kan macam mana. Tapi kalau katakanlah tidak ada sepakatan, maka kes ini dibawa kepada mahkamah, dan mahkamah yang akan membincangkannya adalah mahkamah syariah, bukannya mahkamah pejabat pesaka. Jadi kerana itu tuntutan harta sepencarian ini asalnya bukannya masalah termasuk dalam masalah faraid, asalnya. Tetapi oleh kerana di dalam negara kita ini ia diterima pakai kan sebagai satu adat yang maknanya tidak salah dengan syarak, maka kalau pasangan nak buat tuntutan harta sepencarian ini, maka dia kenalah memfailkan kes itu di mahkamah. Kalau tak dapat sepakatan lah di kalangan waris-waris kan, adik-beradik waris ke, mak ayah waris ke kan, mak ayah semati ke, jadi maknanya bawa kepada mahkamah syariah. Macam tu. Proses dia tu hendaklah berlaku sebelum kepada pembahagian harta pusaka. Ada setengah-setengah berpendapat dia mula-mula sekali kan, ada setengah-setengah kata selepas pada proses pengurusan jenazah, sebelum proses pembayaran hutang kan, dan juga wasiat. Dan ada juga yang mengatakan selepas wasiat. Kalau kita tengok dari segi faraid ini, dia ada 4 step dia, langkah dia. Mula-mula pengurusan jenazah, kemudiannya pembayaran hutang kan, menunaikan hutang kan, kemudiannya melaksanakan wasiat. Jadi yang keempat barulah faraid. Apa yang baki daripada kita belanjakan ketiga-tiga ni daripada harta semati, barulah kita keluarkan faraid dia kan. Kita kirakan faraid dia. Jadi kalau harta sepencarian ni duduk mana-mana, duduk sebelah mana, sebelum kita buat kepada pengiraan faraid dia. Jadi bergantunglah kan, kalau nak buat yang asal maknanya benda ni tak termasuk daripada kaedah pelaksanaan faraid. Tapi kalau nak buat juga, pasangan saja yang boleh buat. Tak ada cerita anak kepada si mati. Sebab ada kes berlaku kan, contoh yang pernah saya dengar lah padanya, apabila mana mak dia meninggal kan, mak dia meninggal, jadi ayah ni dia menikah. Saat-saat mak tu maknanya nazak tu tak berapa sihat dah kan, ayah tu pergi menikah kan, menikah mak baru kan. Jadi anak ni tak puas hati, dan paling utamanya kerana tak nak harta tu jatuh kepada mak baru lah kan. Jadi dia pun bila mak dia meninggal kan, dia pun nak buat tuntutan harta sepencarian mak dia. Jadi tak ada anak tak ada buat tuntutan sepencarian mak dia Jadi hak yang boleh buatnya cuma pasangan sahaja. Sebab kes ni sebenarnya kes pembubaran perkahwinan jadi kalau buat pun dia tidak difailkan di pejabat pesaka, tetapi sebaliknya pergi ke pergi ke mahkamah syariah. Dan kalau lah tuntutan sepencarian ini dibuat, maka dia akan menyebabkan proses harta faraid ini yang hendak dibuat di pejabat pesaka kecil ini akan maknanya ditangguhkan dulu untuk beri laluan supaya selesaikan
kes tadi kan, kes tuntutan harta sepencarian. Jadi kadang-kadang ada orang keliru juga kan, dan saya pun tak ada nak jawab banyak lah dalam masalah ni, sebab ada benda-benda yang maknanya dia perlu kepada pendetailan tentang kes dia. Orang yang biasa duduk di mahkamah mungkin tahulah, ataupun program-program mungkin boleh bincang tentang perkara ni, tentang masalah ni. Kawan saya pernah hari tu dia buat dia dapat jemputan untuk membincangkan kes harta sepencarian ini di sebelah Gongpok Jing, tak silap saya. Jadi kesimpulan dia beritahu pada saya, ramai orang keliru tentang harta sepencarian dan juga harta pusaka kan. Mungkin maknanya kalau ada kesempatan kita boleh buatlah, jemput kawan saya tu kan, untuk bincangkan lebih detail sebab dia lebih mahir dalam masalah tersebut ataupun kalau ada peguam syar'i ke yang boleh bincang, ataupun tak salah juga mungkin bagi guru saya sendirilah, Ustaz Wan Abdul Halim kan, dia lebih mahir lagi. Okey, jadi itu cerita dia. Cuma kadar dia tu akan ditentukan oleh hakim lah. Kita tak boleh nak letak banyak mana kan. Sebab kalau dapat sekalipun dia tak lebih, bukan dapat semua dia tak akan dapat semua. Dia biasanya paling banyak pun separuh sahaja yang maknanya diberikan. Selepas tu bahagian yang baki tu akan jadi pusaka lah, kena bagi ikut faraid lah. Jadi sebab tu maknanya, dan proses ni bila masuk mahkamah syariah dia akan maknanya perlu pasang lawyer, peguam, dan dia akan ambil masa pula kan. Sebab ada juga kes saya dengar baru ni, kawan saya kuliah, ada seorang suami ni kan, bila mana isteri dia meninggal kan, dia dah tua dah, umur 70. Jadi bila sebut bagi faraid ni, dia tak puas hati, dia nak buat harta sepencarian, nak tuntut harta sepencarian bahagian dia tu, sebab dia ada anak, isteri dia ada anak, ada 1/4 dah, tapi tak puas hati kan. Dia nak maknanya buat tuntutan harta sepencarian. Jadi bila mana dia tanya kepada dia kan, betul ke buat cik nak buat ni kan, kena pergi, dia ceritalah proses macam mana pergi mahkamah syariah ni apa semua kan, ambil masa apa semua untuk filekan harta sepencarian ini, bicara apa semua. Jadi dia kira-kira balik, tak jadi. Sebab apa? Sebab kalau kena molek mati dulu tak boleh langsung kan. Patutnya boleh pesaka dah kan. Jadi dia berkata tak apalah, lagipun boleh dah 1/4 pun banyak dah sebenarnya kan. Jadi kadang-kadang kena tahu juga kan kisah tu jadi akhirnya balik pada faraid semula. Okey, jadi dia ada prosedur juga jadi itu tentang harta sepencarian elok kalau ada masa nanti kita maknanya kita cuba bincangkan secara khusus Baik. Wala iaitu hubungan antara tuan dengan hamba yang telah dibebaskan. Jadi kalau hamba yang mati, tuan ni menjadi salah seorang waris yang mewarisi secara asabah, secara baki. Kemudiannya dari sudut agama, agama Islam, okey. Dan di sana ada satu lagi waris, iaitu baitul mal. Okey, di mana apabila tidak terdapat di kalangan waris yang menghabiskan harta pusaka, jadi waris yang ada tu hanyalah yang menerima secara fardu saja. Jadi setelah dibahagi-bahagikan masih ada lagi baki, maka di situ baitul mal akan mengambil bahagian baki tersebut sekiranya tidak ada lagi waris. Okey. Okey. Cuma ni baitul mal ni tambahan dalam mazhab Syafi'i dan juga Maliki lah. Cuma fuqaha mutaakhir, iaitu ahli-ahli fiqh, di kalangan mereka mensyaratkan baitul mal yang teratur pentadbirannya. Maknanya baitul mal ni boleh mewarisi kalau pengurusan dia tu betul-betul ikut sebagaimana yang disyaratkan oleh Islam kan. Jika ada berlaku penyelewengan maka tidak diberikan juga kepada mereka, boleh, maknanya kita tidak serahkan jadi jika tidak hendaklah dikembalikan kepada waris. Okey, sama ada dikembalikan kepada waris secara rod. Okey, rod maknanya kepada waris yang ada, ataupun dicari kepada zawil arham.
waris-waris di kalangan zawil arham. Di dalam ilmu faraid ni dia ada satu lagi kaedah, iaitu kaedah rod, iaitu pemulangan, iaitu ataupun pengembalian harta yang berbaki itu apabila mana tidak ada waris asabah kepada waris yang ada, kan. Boleh dibuat kaedah tersebut. Tapi oleh kerana sebabkan kita berpegang pada mazhab Syafi'i dan undang-undang di negara kita ni adalah terasnya mazhab Syafi'i, maka kita tak ambil lah kaedah rod tu. Sebab yang baki tu kita serah kepada Baitul Mal. Macam tu kaedah dia. Boleh Ada tambahan? Ji? Dah ada khabar lah, tak apa je. Okey, syarat mewarisi. Okey, syarat mewarisi ni kematian pemilik harta sama ada secara hakiki ataupun hukmi. Masih ingat lagi kita bincang sebelum ni. Kematian hakiki macam mana? Kematian hukmi macam mana? Ingat lagi? Hakiki macam mana? Hakiki ni hak jelas, mati depan kita tahu, kan. Dan ada kan, kita boleh buktikan contohnya dengan sijil kematian, kan, ataupun permit pengkebumian, contohnya. Itu kematian hakiki, kita tahu, orang tengok belaka, saksi belaka, kan. Kematian hukmi ni hak hilang, contohnya orang yang hilang, kan. Macam contohnya peterbang tu, kan, MH370 tak dapat nak detect mati ke ataupun sembunyi belah mana, kan. Jadi hak yang macam tu dipanggil mati hukmi kalau telah cukup tempoh dia selama sekurang-kurangnya 7 tahun. Sekurang-kurangnya 7 tahun. Jadi bila masuk 7 tahun, maka waris boleh buat tuntutan di mahkamah untuk mengeluarkan perintah, iaitu dipanggil sebagai perintah anggapan kematian. Maknanya isytihar orang tu mati. Dan ianya berkuat kuasa pada tarikh diputuskan oleh mahkamah, bukannya pada tarikh dia hilang. Kan kalau macam MH370 ni hilang bila? Tahun 2000 apa? 2013 ke? 14. Lebih kurang, kan. Tahun 2014, bukan pada tahun 2014, tetapi pada tarikh yang maknanya cukup 7 tahun tadi, diisytiharkan mati. Begitulah maknanya kalau orang tu mati lebih daripada 10 tahun, kan. Maknanya kalau kira 10 tahun dah, kan. Jadi bukan maknanya dia tu diisytihar mati tu pada 10 tahun yang lepas, tetapi pada hari diputuskan oleh mahkamah dalam perintah anggapan kematian. Itu mati secara hukmi. Okey. Dan kalau kita dah bincang itu, kalau orang tu balik mula, kan, bagi dah pusaka dia, lepas tu tiba-tiba orang tu mati tu mari balik umur, nak macam mana kata dia. Maka tak perlu kita pulangkan balik, kalau tidak jenuh lah, kan. Okey. Kewujudan waris, walaupun seketika, sama ada hukmi ataupun takdiri, waris ni maknanya waris yang ada ketika mati. Jadi sebab tu masa dah siasatan kematian tu, kan, siasatan waris kalau kita buat dalam proses nanti, kan, kena cek betul adakah waris ni waris ketika dia kematian yang pertama tu, kan. Macam contohnya ayah tu mati, siapa yang ada ketika tu, bukan siapa yang ada pada hari ini, ada pada ketika kematian. Sebab pernah berlaku satu kes di mana seorang wanita mati meninggalkan seorang anak lelaki, kan. Suami mati dulu. Kes yang berlaku di Kedah diceritakan oleh guru saya, Ustaz Abdul Halim, kan. Di mana orang memang tak tuntut lah harta, iaitu berupa sebidang tanah, kan, tanah pertanian, sawah, kan. Jadi orang semua anggap bahawa tanah tersebut milik anak lelaki, anak dia seorang je, kan, hak lelaki, kan. Mak tu bila lahirkan dia tu tak lama meninggal, kan. Mak tu sakit, maknanya meninggal. Ayah tak ada dah, kan. Anak lain tak ada, kan. Jadi waris-waris memang maknanya akhirnya bila anak lelaki tersebut besar, maknanya memang serah lah tanah tadi kepada dia, atas nama dia. Dan dia pun oleh kerana dia seorang je waris pada mak dia, kan. Adik-beradik tak ada, kan. Ayah pun tak mati dulu, kan. Jadi maknanya selama bertahun-tahun tu dia usahakan tanah tersebut, sama ada dia bercucuk tanam atas tanah tersebut ataupun dia mensewakan tanah tersebut kepada orang untuk mana bercucuk tanam apa semua, makan hasil, sehinggalah satu ketika dia nak jual balik tanah, kan, nak jual sebahagian daripada tanah tersebut untuk maknanya keperluan dia lah. Jadi bila dia buat
pergi ke pejabat tanah untuk buat dia punya penukaran nama. Penukaran nama geran tu, buat siasatan waris. Rupa-rupanya pada ketika mak dia mati, dia bukan dia seorang sahaja waris, ada juga tok lagi, kan? Dan tok tu mati tidak lama pula selepas mak mati, dan bahagian tok tadi yang sebanyak 1/6, kan, diwarisi oleh pok-pok saudara dia yang lain. Pok saudara dan mak saudara, sebab anak kepada tok. Faham tak? Jadi mak dia mati, jadi mak pada mak, iaitu nenek dia, dapat bahagian 1/6. Dia memanglah waris secara asabah, kan? Kalau tak ada nenek dia, memang dia ambil semua. Tapi sebab masa mak dia mati tu, tok dia tu masih ada lagi, hidup dalam beberapa bulan, tak berapa lama, kan? Lepas tu baru mak, tok dia meninggal. Jadi tok dia yang merupakan mak pada mak dia ada bahagian sebanyak 1/6. Dan bahagian 1/6 ini bila tok dia meninggal, maka diwarisi oleh anak-anak dia yang lain. Iaitu pok-pok saudara dia lah, dan mak saudara dia. Okey, jadi siasatan tu pada kematian, waktu kematian tersebut, bukannya pada hari ini, kan? Okey, jadi kena cek masa kematian, siasatan pada kematian tersebut. Dia tu satu perkara juga yang maknanya kita kena tahu. Kadang-kadang orang menghadapkan kes kepada kita untuk maknanya selesaikan. Kalau kita tidak perincikan, mungkin kes ni sebenarnya telah berlaku 10 tahun, kan? 5 tahun yang lepas, dan nak sampai pada hari ini ni yang dia minta kita tolong selesai tu, selang dalam masa tu dah ada juga waris-waris yang layak terima tu meninggal dunia. Jadi dia cerita hak ada hari ni. Jadi kita kena tahu, kena fahamkan pada orang yang membawa kes tu, pada ketika kematian tadi, siapa lagi yang ada. Itu antara perkara-perkara yang maknanya kita kena cek lah, supaya keputusan tu sebut tu. Okey, jadi kewujudan waris ni penting, dan tahu status dan hubungan si mati dan waris. Itu mestilah. Kalau tidak, nak bagi pesaka tak jadi. Ni satu kes ni. Ada kes ni. Adik perempuan Encik Mat telah meninggal dunia. Ahli keluarganya terdiri daripada ibu, kemudian suaminya mati dulu, meninggalkan 2 orang anak perempuan. Seorang telah meninggal dunia, manakala seorang lagi adalah anak tidak sah taraf. Ni kes yang itu. Okey, tambah sikit ni sebab panjang, kita bawa kes ni kemudian. Kita tengok kepada yang seterusnya. Ni kita bincang pada minggu depan kalau sempat. Okey, kita masuk sikit bahagian penutup dia. Dah masuk pada waktu ni, kan? Iaitu halangan pewarisan. Okey, halangan pewarisan. Aku nak berhenti pukul 9 ni. Sama-sama berhenti pukul 9, tapi sebab isyak awal kan. Okey, halangan pewarisan. Okey, kes tu kita bawa semula sebab saya nak bawa satunya tentang tentang siapakah waris-waris yang perlu kita tahu. Itu kalau sempat. Okey, halangan pewarisan. Halangan pewarisan ini ada 3, iaitu pembunuhan, perhambaan dan juga perbezaan agama. Okey, dari sudut pembunuhan, waris yang membunuh pemilik harta, maka dia tidak layak mewarisi. Contohnya, anak tu dia maknanya membunuh ayah dia kerana nak mendapatkan harta ayahnya. Sebab ayahnya sakit lama tapi tak meninggal juga. Anak ada hutang, kan? Jadi bajet-bajet ayah ni kalau mati, bahagian dia ni boleh bayar hutang dia. Tapi Alung mai cari sokmo. Alung mai cari sokmo. Anggur tak cari, Alung cari. Alung cari sokmo. Jadi pitis ada. Nak buat mana? Akhir-akhir pergi bunuh ayah dengan harapan boleh ambil pitis ayah tu nanti hak bahagian dia untuk dia bayar hutang dia, kan? Bagaimana hukumnya? Tak boleh mewarisi. Tak boleh mewarisi. Orang yang menjadi punca, dan kalau katakanlah dia ni contohnya dia merancang tapi dia tak bunuh sendiri, macam mana pula? Buat konspirasi, upah orang. Orang sekarang kedai, kan? Kita tengok kes-kes macam Oktoberfest apa semua, kan? Minarak hari ni, kan? Apa semua, kan? Cerdik orang, kan? Ni hak yang terbaru ni nak jemput orang Thailand pula. Laki-laki cium, kan?
Astaghfirullahalazim kan. Teruk kan. Kalau kita tak belajar hukum faraid ni pun, maknanya mungkin akan datang masalah pusaka ni akan menjadi lebih teruk kan. Anak-anak kita apa semua sebab tak tahu nak bagi mana. Sebab kesnya tidak belajar agama kan, tidak belajar Islam macam mana. Maka buat pertimbangan tentang Islam berdasarkan kepada logik akal. Tak boleh. Dia kena rujuk kepada nas dia, Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Sumber penerangan dia. Dalam faraid ni ada 3 dah, yang kita dah sebut itu. Baik. Jadi kalau orang yang buat konspirasi, macam mana pula? Maka kena bawa pada kes mahkamah lah. Mahkamah yang akan putuskan, bukan kita yang putuskan. Dok memang dia buat ni, kita tahu ni, kita kata. Sedap kita kan buat. Memang dia ni, hak kacang ni, kan? Jadi hak yang boleh putus siapa? Hakim. Okey, berdasarkan kepada bukti-bukti dia. Kita orang biasa-biasa ni tak boleh. Pangkal mana-mananya cakap orang tu, cakap orang ni, cakap tu orang ni kan. Jadi tak boleh. Kena dibuktikan. Okey, jadi pembunuhan, kalau sabit dengan pembunuhan, maka orang ni tidak boleh mewarisi. Membunuh pemilik harta kerana tidak sabar umpamanya. Perhambaan, seorang hamba tidak mewarisi, dan juga dia tidak mewariskan. Okey, zaman dulu dia ada penghambaan. Okey, maka hamba-hamba ini dia apa yang dia miliki ini dia tidak boleh mewarisi. Kalau dia berkahwin, anak dan isteri dia tidak boleh mewarisi daripada dia. Kan? Yang mendapatkan keistimewaan mewarisinya siapa? Dia tuan dia. Dan hatta kalau katakanlah tuan dia membebaskan dia, tuan dia ni menjadi salah seorang daripada waris kepada hamba tadi untuk mewarisi bahagian dia. Kan? Dan tuan ini akan mewarisi secara asabah lah. Okey. Baik. Kemudiannya perbezaan agama, di mana Rasulullah menyebut orang Islam tidak mewarisi tidak boleh mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang Islam. Ini nas yang penting juga kita tahu, sebab dalam bidang faraid ini, oleh kerana hari ini mungkin orang tidak berapa biasa dah dengar tentang pembagian pusaka secara Islam, iaitu faraid ini, menyebabkan di sana, di luar sana, di bandar sana mungkin dah ada orang-orang yang maknanya menuntut supaya ahli keluarga mereka yang memeluk Islam ni, kalau dia mati, boleh ahli keluarga dia mewarisi. Dan disokong kadang-kadang oleh orang Islam sendiri. Mungkin disokong oleh orang Islam sendiri. Sebab apa? Sebab terlalu liberal sangat pemikiran dan tak belajar dari segi hukum faraid ini. Jadi kita kena tahu, di mana Rasulullah menyatakan orang Islam tidak mewarisi daripada orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi daripada orang Islam. Tapi itulah antara perkara-perkara yang maknanya kita kena tengok balik. Mungkin kalau ada di kalangan kita ni peguam, boleh berkongsi bagaimanakah rupa undang-undang pusaka yang ada hari ini. Adakah dalam bahagian, contohnya saudara-saudara yang baru masuk Islam, hak mereka ini adalah sebagaimana orang Islam yang lain, ataupun mereka ini terikat dengan undang-undang sivil. Sebab ada beberapa perkara yang saya pernah baca daripada kawan saya tu, kes mu'allaf, dia masuk Islam, kemudiannya dia ada beli tanah, kan, pasangan India, kemudiannya suami dia meninggal dunia, dia ada masalah sikit dari sudut maknanya undang-undang, untuk maknanya buat pengurusan dari segi faraid. Mungkin benda-benda macam ni maknanya perlu kita tengok juga, kan. Sebab tu maknanya undang-undang pusaka kita ni pun masih lagi banyak perkara yang boleh kita tambah baik, sebenarnya. Sekiranya perkara ini betul berlaku. Kadang-kadang kita cuma membincangkan undang-undang kita ni terhadap orang yang dah lama Islam, lahir dia dan maknanya dia keluar daripada perut mak dia tu sebagai orang Islam. Tapi orang yang mu'allaf macam mana? Orang yang asal bukan Islam lalu memeluk Islam. Bagaimana sudut dia dari sudut undang-undang? Undang-undang syariah sendiri. Adakah dia dikira dengan undang-undang sivil ataupun undang-undang syariah? Sebab tu maknanya kalau ada di kalangan anak-anak kita yang belajar syariah, ambil bahagian guaman apa semua, tajuk faraid ini sangat penting untuk maknanya membantu memperkasakan lagi undang-undang kita. Jadi sebenarnya banyak lagi ruang lingkup kita yang boleh kita perjuangkan, bukan maknanya sekadar untuk memperjuangkan hudud dan kisah saja, takzir saja yang ada hari ini. Ada lagi untuk undang-undang pusaka umpamanya, masih lagi kita kena tengok banyak perkara. Jadi ini antara perkara yang penting lah untuk kita tahu. Okey. Jadi kalau orang kafir yang meninggal, yang muslimat, jadi mewarisi anak yang Islam,
Anak dia yang ha. Ha. Kalau berdasarkan pada nas ni tidak lah. Tidak boleh terima. Sebab tu maknanya untuk tahu lebih lanjut ni kita kena ada orang yang praktik dalam bidang undang-undang guaman umpamanya kan, yang maknanya boleh kongsi tentang perkara ni. Setakat yang saya dengar ujung-ujung dalam kursus dulu memang begitulah, dia tidak mewarisi kan. Jadi saya tak nak cerita lebih panjang lah kan, tak ada cerita lebih lanjut sebab kita bukan orang undang-undang tapi maknanya secara asasnya dalam Islam peruntukan dia macam tu. Sebab tu maknanya bila melibatkan antara lain macam contohnya kes ibu bapa kan, pasangan yang maknanya masuk Islam tapi seorang masuk seorang tak masuk dan mereka ada anak. Hari ni hak yang kecohnya ialah masalah dari sudut hak anak-anak tu yang direbut oleh pasangan tadi, yang Islam dan bukan Islam. Dan di sana sebenarnya lebih jauh lagi kalau mati pasangan tadi ni ataupun anak-anak tu berkaitan dengan undang-undang pesaka pula. Jadi sebab tu maknanya banyak perkara yang maknanya kita nak selesaikan. Tiba-tiba kita hanya bincang pada hari ni benda-benda yang remeh-temeh kan. Sebab tu maknanya perlu kita maknanya panjang-panjangkan isu ni kan, supaya kita jelas kedudukan orang Islam ni macam mana. Jadi itu antara perkaranya lah. Cuma saya tak nak cerita panjang-panjang dari sudut undang-undang ni sebab dia perlu pada orang yang lebih mahir kan. Saya ni cuma cerita sekadar yang asas saja okey. Mungkin kalau ada kesempatan kita panggil penceramah bulanan kita ke kan, jemput untuk maknanya terang ni buat soal jawab ke, boleh kan Haji kan, ambil nombor telefon nanti. okey habis dah jadi ada tak sini yang saya nak terangkan sikitnya sebagai penutup, nak ambil sikit je sebelum kita tutup kuliah kita ni. Tajuk berkenaan tentang siapakah waris-waris tu. Ini kita kena start main dah ni, sebab kita nak masuk dah kepada bahagian pewarisan. Tak ada sini. Okey, duduk slide lain. Okey, tengok sikit saya nak petik saja Ustaz. Okey. Kita apa kita tengok sini Baik. Di sana ada ni kerja rumah kena buat ni. Ni kita sebenarnya kita main rumah dah. Tapi kita kena buat lepas ni sebab banyak benda dekat kes lepas ni kita bincang berdasarkan pada yang ini okey. Iaitu salah silah waris. Salah silah waris. Kita main rumah tu lah. Tapi hari ni kalau orang baru boleh tengok untuk kita praktikkan balik rumah nanti iaitu kita ada seramai 15 orang 14 orang lah yang ada 14 orang waris di kalangan lelaki dan juga 13 orang 9 orang di kalangan perempuan. Silap iaitu 14 di kalangan lelaki dan 9 di kalangan perempuan. Jadi nanti kita kena ingat kena ingat betul-betul. Semua sekali berjumlah 24 orang iaitu si mati kena besar kan. Okey. Si mati, kemudiannya kita bulatkan untuk kita fokus siapa hubungan dia. Kemudiannya waris daripada sebelah atas iaitu ibu, dimulakan dengan ibu. Kemudiannya yang menggantikan tempat ibu ialah nenek. Okey, boleh Kemudiannya masih lagi waris sebelah atas dipanggil ayah. Kemudiannya yang menggantikan tempat ayah ada 2 orang, nenek sebelah ayah dan juga datuk. Ingat, datuk sebelah ibu dia tidak mewarisi datuk sebelah ibu dia tidak mewarisi. Waris sebelah atas ni juga yang kita sebut tadi sebagai usul, golongan usul golongan usul. Kemudiannya pasangan si mati iaitu suami ataupun isteri. Okey, boleh Kemudiannya bahagian dipanggil furu' iaitu anak anak ke bawah iaitu anak lelaki, anak perempuan, kemudiannya cucu yang datang daripada anak lelaki sahaja, bukannya daripada anak perempuan.
cucu lelaki dan cucu perempuan. Macam tu ini kalau dalam senarai 24 orang atau waris tu dia akan berhenti sampai sekat ni je. Tapi kalau katakanlah ada lagi, maka daripada sebelah cucu lelaki ni, kalau yang mewarisi peringkat cicit pula ialah daripada cucu lelaki, cicit lelaki, cicit perempuan. Macam tu. Kalau senarai 24 tu kita tak jumpalah cicit, sebab dia berhenti sampai cucu saja. Tapi kalau ada lagi, maknanya dia kena ambil daripada sebelah lelaki. Okey. Kemudiannya hawashi. Hawashi ni ialah golongan adik-beradik. Dipanggil sebelah. Golongan sebelah ni adik-beradik, iaitu mula-mula adik-beradik seibu sebapa. Saudara seibu sebapa lelaki dan juga perempuan. Kemudiannya saudara seibu sebapa ni juga kita sebut sebagai adik-beradik kandung. Kemudiannya ada saudara sebapa, adik-beradik sebapa. Yang mewarisi juga adalah yang layak mewarisi lelaki dan perempuan. Kemudiannya satu lagi golongan adik-beradik kita ialah adik-beradik seibu, saudara seibu. Juga yang layak mewarisi di kalangan lelaki dan perempuannya. Okey. Sekiranya tidak ada di kalangan ini, maka yang menggantikan tempatnya adalah di kalangan anak saudara daripada yang lelaki. Saudara seibu sebapa lelaki, anak lelaki dia. Okey. Lepas tu kalau tidak ada, daripada saudara sebapa lelaki, anak lelaki dia juga. Anak lelaki. Yang perempuan kita tak cari. Dan kalau dalam senarai 24 tu dia berhenti sampai sekat ni saja. Cuma kalau tak ada lagi, hak adanya adalah golongan cucu. Maka cucu lelaki daripada saudara seibu sebapa lelaki, ataupun cucu lelaki daripada saudara sebapa lelaki. Daripada seibu tak ambil kira dah. Macam tu. Boleh? Boleh. Kemudiannya, jika tiada golongan hawashi sebelah sini, kita pergi kepada sebelah ayah, iaitu adik-beradik ayah yang seibu sebapa ataupun adik-beradik sebapa dia. Macam tu. Okey. Yang kita carinya adik-beradik ayah yang lelaki. Lelaki. Kalau tidak ada, kita cari anak lelaki dia dulu. Memula daripada saudara seibu sebapa lelaki. Kalau tidak ada, baru pindah pada saudara sebapa lelaki. Dia berhenti sampai kat ni. Kalau tak ada juga, barulah kita cari titih lagi, cucu lelaki sebelah sini, sebelah saudara seibu sebapa ayah, ataupun saudara sebapa ayah, cucu lelaki sebelah sebapa ayah. Macam tu. Boleh? Kalau tidak ada juga, barulah kita cari sebelah datuk pula. Sebelah datuk ni juga yang seibu sebapa sahaja dan juga sebapa sahaja. Maknanya hak yang seibu, dua-dua sebelah ayah dengan datuk ni kita tak cari belaka. Dan kalau katakanlah ada yang perempuan pun, mak saudara ke, kita tak ambil dah. Kita ambil yang lelaki saja. Sebab ni adalah golongan-golongan yang kita cerita ni adalah golongan yang mendapat secara asabah. Untuk mengambil bahagian baki kalau ada. Bukannya ambil secara fardu lah. Jadi kalau ada, kita cari bahagian adik-beradik datuk hak yang lelaki. Silap, adik-beradik lelaki. Adik-beradik lelaki dulu. Kalau tidak ada, diganti dengan anak lelaki dia. Okey, anak lelaki dia. Okey. Kalau senarai 24 dia sampai sekat ni macam tu. Kalau tidak ada, kita cari lagi cucu dia. Okey. Macam tu. Ikut turutan dia. Ikut turutan. Boleh jadi kaedah ni kena ingat molek-molek. Sebab apa? Sebabnya dalam siasatan waris nanti penting. Dalam siasatan waris sangat penting, sebab kita nak menentukan sama ada mereka ni mewarisi ataupun tidak. Nak kena pasti, nak cari siapa. Okey. Ni balik buah ni dulu. Main ni lepas isyak subuh esok ataupun sambil-sambil berehat tu buat sebelum kita, maknanya kita bincangkan bahagian-bahagian mereka pada minggu hadapan nanti insya-Allah. Jadi ini asas dia asas dia. Kalau dulu tak ada buat macam nilah. Dulu kita bincang senarai dia tu je, lepas tu terus buat pengiraan. Okey. Ni ada kaedah cara, maknanya kita mengingat menggunakan carta waris ni. Bolehlah kita praktikkan untuk mudah. Maknanya kita terutama dalam masalah kita nak mencari waris tadi, siasatan waris. Boleh
Jadi saya rasa cukup sekadar tu dulu perbincangan kita pada kali ini. InsyaAllah akan datang kita akan cuba sambung kembali, dan insyaAllah lah lepas ni kita akan masuk kepada tajuk iaitu pengiraan dia. Pengiraan dia. Jadi bab 1 ni kita dah sampai penghujung dah kan. Kita akan masuk pada bab yang kedua tentang bagaimanakah waris dan juga pengiraan dia. Jadi ni mukadimah dia balik boleh praktik dulu. Macam tu. Jadi senang sikit bila kita cerita tu kan. Nak ngira-ngira tu. Okey. Jadi wallahu alam, sebarang pertanyaan nanti boleh ajukan semula sama ada melalui WhatsApp ataupun talian. Jadi kita akan sambung kembali pada perjumpaan kita akan datang. Baru tubik ni. Okey. Ni senarai waris ni. Yang saya maksudkan ni. Lambat sikit kena install dulu slide ni. Ini senarai dia ni yang kita sebut tadi ni. Semua-semua ni. Okey. Yang kita nak bincangkan nanti. Jadi modul yang kita akan bincang ni adalah modul yang kedua lah. Modul yang saya guna awal tahun baru ni adalah modul pertama saya kan. Kaedah yang pertama, ni kaedah yang kedua kita bincang. Benda yang sama juga tapi melalui proses yang lain pula. Pembentangan yang lain pula. Okey. Wallahu a'lam. Aku lebih mata tasmaun wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.